apa khabar semua? Have you had your 1, 2, 3, 4, 5? Okay. So, dah boleh start ke? Tiba-tiba tanya dah boleh start ke? Okay, so insyaAllah hai semua. Okay, so hari ni kita santai-santai je, tapi topik yang saya rasa topik ni is very interesting. Bukan saja menjadi isu, bukan menjadi persoalan untuk saya juga, tapi dalam kalangan koci-koci kita juga. Okay, so boleh ajak kawan-kawan yang lain. Okay, dan hari ni saya akan digandingkan bersama Coach Nat Nadri. Ada tak kat sini? Ada ke? Ada. Ni. Okay, so boleh tak buat kami spotlight berdua? Berdua-dua. Cik. Okay. Okay, so insyaAllah Nat, hari ni topik kita apa Nat hari ni? So hari ini sangat-sangat best. Topik kita hari ini cabaran ketika berdiet. Lepas tu cara kita nak mengatasinya. So inilah cabaran-cabaran yang ramai kat luar kat sana kan. Nak turun berat badan tak tahu kan macam mana nak apa cabaran dan macam mana nak atasi cabaran mereka tu kan. So insyaAllah pagi ni kami duk fikir-fikir apa nak buat kan. So kami buatlah satu tajuk cabaran ketika berdiet. So insyaAllah. Very interesting topik kan Nat kan, sebab yelah mungkin benda ni pun kita dah lalui juga dulu waktu kita nak turunkan berat badan. So kenapa kami bagi topik ni, sebab hari ni kami nak share banyak sangat taktik-taktik yang you all boleh apply. Okay, so make sure you all dah ready pen dan buku nota so that you guys boleh ready untuk tulis apa benda lah kan, macam mana cara kan, macam mana cara nak ambil hati suami ketika berdiet pun kami share. Okay, so semua dah ready? Wow, dah ada 129 partisipan. Okay, so boleh ajak coaching dekat dalam group coaching, and then ajak you all punya customer. Okay, ataupun ajak mungkin ada new customer yang mereka pun actually struggle untuk nak turunkan berat badan. Okay, okay, so boleh kami mulakan? Ready? Okay. So jom kita tengok. Okay, so sebelum saya teruskan, saya share sedikit lah. Okay, so nama saya Fadlina, berumur 30 tahun. So ini adalah saya punya transformasi lah daripada tahun 2010 sehingga sekarang 2021 lah. Belum lagi ambil gambar the latest, tapi nak tengok gambar latest tu pergilah IG saya. Okay, jangan lupa follow IG saya Fadlina_Halipa. Okay, so boleh tengok saya bebel-bebel kat situ. Okay, so dulu, kalau nampak tahun 2010 tu memang saya sangat besar kan. Saya sangat macam bam-bam lah. Disebabkan apa? Disebabkan oleh saya tidak ada habit yang sihat. So time ni saya masih lagi seorang student. So student ni kerja dia tak banyak. Student ni kerja dia kalau duduk kat asrama tu kerja dia simple saja. Makan, tidur, study. Dapat result yang terbaik. Makan, tidur, study, dapat result yang terbaik. Dan kita pun tak didedahkan dengan cara pemakanan yang betul, timing makan yang betul. So end up saya memang ada, saya suka skip makan, saya suka makan makanan bergoreng, saya boleh habiskan burger 3 biji. Biasalah kan, kita makan, burger 3 biji, donat, Dunkin donat 6 biji tu normal bagi saya. Kan, siapa yang macam tu? Ada tak? Ke saya seorang je macam tu? Macam Coach Yati tak lah, dia baik sikit. Saya memang makan je. Okay? So disebabkan oleh saya mengamalkan habit yang tak sihat secara konsisten, so menyebabkan berat badan saya naik almost 100 kilo. Okay? Dan Alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangat. Ada seorang kawan saya ni yang memperkenalkan saya dengan program coaching. Dia cakap very simple. Dia kata, Ina, ayah aku dah turun 12 kilo. Enjoy sangat dia diet. Perut buncit pun dah hilang. So bila dia cakap macam tu, saya rasa macam, perut buncit hilang kan. So menyebabkan saya tertarik untuk nak join program. So dekat sini mungkin anda semua dah turun 1 kilo, 2 kilo. So janganlah tak berkongsi. So keep sharing to everyone around you. Sebab orang sekeliling kita ni, mereka ni sangat struggle untuk nak sihat sebab mereka tak tahu cara yang betul. Okay, so bila kawan saya dah ajar and saya pun dah join program, alhamdulillah saya berjaya turunkan 34 kilo dan insya-Allah Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan saya yang ke-11 bersama-sama dengan Herbalife Nutrition. So sangat best.
it's not for losing weight, tapi value di sebalik saya dapat bila saya dalam proses nak sihat tu. Value apa? Value yang mana saya menjadi orang yang lebih confident, saya menjadi orang yang, kan bila orang yang berlebihan berat badan ni kan dia rasa macam dia ni selalu rasa terpinggir, left behind, pakai apa pun tak okay kan. Tapi bila saya decide untuk nak berubah tu, saya dapat more than apa yang saya impit. Maksudnya saya dapat more than apa yang saya harapkan lah. Macam kita rasa kita nak turun berat badan je kan. Tapi saya dapat lebih. Saya dapat kesihatan. And then saya dapat buat benda-benda yang saya teringin nak buat kalau saya jadi kurus. Contohnya apa? Contohnya macam running, jogging, hiking. Dan Alhamdulillah saya dah berjaya complete my half marathon 21 km. Dan di sebalik penurunan berat badan ni, adalah banyak dream yang kita boleh achieve. Boleh tak share kat sini sikit? Anda ada dream tak? Kalau anda ada ideal weight, kan, apa dream yang betul-betul anda nak buat? Boleh tak share sikit? Dream saya dulu, kalau saya dah kurus dan sihat, saya nak buat apa orang sihat buat. Running, jogging dan sebagainya kan. So saya percaya ramai yang join pagi ni semuanya ada dream yang tersendiri. Kenapa anda semua nak sihat? Dream kan? Dream. Tapi sometimes kita terlupa dream kita tu sebab kita terlalu fokus dengan cabaran-cabaran sekeliling. Okay? So ini adalah transformasi saya. Boleh tengoklah. Dan saya pun berubah bersama-sama dengan keluarga. Okay? So next, saya pass over to saya punya partner. So sebelum saya bermula, okay, saya perkenalkanlah dulu diri saya. Yang mana tak kenal lagi, ramai lagi tak kenal saya kan. So insyaAllah nama saya Nadira, 7 tahun, okay, dah berkahwin, mempunyai 2 orang anak. Ya, Alhamdulillah. Start saya join pada Oktober 2019. Masa tu memang betul-betul dah tak boleh tahan dah. Dah tak boleh tahan dah nak bawa diri ni kan, memang dah tak sanggup dah. Masa ni saya betul-betul nekat nak berubah lepas bersalin anak pertama. Lepas bersalin anak pertama, anak saya dah 6 bulan, saya still tak turun-turun lagi berat badan. Tak boleh turun dah berat badan tu. Susah sangat nak turunkan. Ini mesti banyak cabaran orang kat luar sana kan lepas bersalin. Okay. Susah lah nak turun berat kan lepas tu kan. So saya juga salah seorang. Bila dah susah nak turun berat badan, saya dah tak peduli dah. Saya makan je. Sebab dah susah kan. Masa tu mindset saya duk fikir, saya ni dah tak boleh kurus ni. Saya macam tu tau. Saya fikir saya ni dah tak boleh kurus ni. Tak apalah, makan je lah. Kan? So masa tu memang dah give up habis dah. Tak nak dah diet sebab tak berjaya. So memang makan lah. So masa tu nafsu makan pun membuat-buat. Actually saya ni dah start bertanya dengan Coach Ina pada tahun 2018. Masa tu belum berkahwin lagi. Masa saya sebelum berkahwin pun memang tak kurus. Dia macam cabi-cabi, masih overweight juga macam tu. So lepas dah bersalin dia jadi obes. So masa 2018 tu saya dah pernah bertanya dengan Coach Ina. Okay, saya tanya nak join tapi tak join. So lepas bersalin tu memang nekat habis dah. Sebab apa tau? Sebab masa tu saya duduk baring. Saya duduk baring dekat lantai, nak bangun pun susah. So saya duduk terfikir, what if kalau tak berubah sekarang, apa 2-3 tahun akan datang jadi dekat saya? Kan tak boleh bayangkan, saya tak boleh bangun ke macam mana. So masa ni Alhamdulillah saya turun 24 kilo dengan online coaching. Memang sangat-sangat best. Okay, masa tu masih menyusu lagi anak pertama. So, saya ingatkan ibu menyusu ni tak perlu diet. Kan, tak tahu sebab takut susu tak ada. So, bila masa tu join online coaching ni, Masya Allah, satu-satu saya ubah kan, habit apa. So, memang sangat-sangat bila kita ada surrounding yang membimbing kita,
bila kita ada sama-sama orang yang buat dengan kita, suasana tu jadi lain tau. Daripada tak tahu jadi tahu, daripada rasa tak seronok, dia jadi seronok. Inilah yang membuatkan saya betul-betul nekat sangat, nekat sangat untuk berubah. Sekarang berat saya 50 kg, dulu saya 74 kilo. Alhamdulillah masa pregnant kedua, okey. Masa pregnant kedua memang fully nutrition. Memang betul-betul dah ubah dah habit sehat. Masa dulu kalau pregnant pertama makan je apa nak makan kan. Saya ingat lagi masa saya pregnant pertama, saya suka sangat minum teh ais. Satu hari lebih kurang 6 cawan, 7 cawan macam tu. Sebab saya ni dulu seorang peniaga kedai makan. Sebelum saya start dengan full dengan coach, okay, saya adalah peniaga kedai makan. Bayanglah kan, peniaga kedai makan macam mana gaya dia. Banyak cabaran dia kan. Hari-hari kita duk tengok makanan yang kita suka tu kan, yang kita nak makan. So macam mana? So dekat situ memang masa saya berniaga kedai makan tu memang banyak cabaran, tapi kita saya start berubah, memang betul-betul nekat berubah. Okay? Masa tu memang nak sangat-sangat turun berat badan sebab dah tak sanggup dah nak bawa badannya. So bila kita ada cabaran ke apa ke, mesti kita ingat kenapa kita nak berubah. Kan? Sampai bila kita nak badan besar. Sampai bila kita nak macam ni, nak makan pemakanan yang tak sihat kan. So bila kita makan makanan yang tak sihat, so of course lah kita pun jadi tak sihat. Masa ni yes, aku put status. So masa ni memang rasa lesu, letih, tak bertenaga. Lagi-lagi saya tak tahulah, dah cukup tidur, dah tidur lama pun still mengantuk lagi. Rupa-rupanya disebabkan pemakanan kita. So Alhamdulillah, bila kita tahu kenapa kita nak berubah, apa yang membuatkan kita betul-betul trigger untuk berubah, apa pun cabaran, apa pun dugaan, kita tetap teruskan. Kadang-kadang biasalah kan, manusia biasa kadang-kadang terjatuh juga. Tapi kita bangunlah balik. Kita bangun balik, kita cari kita punya coach yang boleh bimbing kita. So masa tu cabaran saya masa berdiet memang banyaklah. Salah satunya makanan depan mata kan. Makanan depan mata. And then anak-anak masa tu nak siapkan meal plan. Anak-anak nangis. Tapi Alhamdulillah. And then pagi-pagi tu saya berniaga. Pagi-pagi memang busy sangat. Memang tak sempat nak makan. So baru saya tahu bila kita ni tak sempat breakfast, rupanya itulah yang membuatkan kita lagi naik berat badan. So Alhamdulillah bila dalam online coaching ni, okay, jadi mudah. Kan daripada dulu kita tak breakfast, okay, kita jadi mudah untuk breakfast. Dapat mudah breakfast yang healthy, kan. Dalam 2 minit pun dah siap dah kita punya breakfast. So cabaran saya masa tu susah, memang busy, okay, anak-anak lagi, tak sempat nak breakfast. So dekat dalam online coaching ni memang dah sangat membantu saya, okay. And then masa tu masa saya nak turun berat badan tu, duk shake depan orang kan. So orang pun tanya, kan tak bahaya ke? Tak bahaya ke? So banyak yang orang kata cabaran dengan orang sekeliling. Kan, dengan orang sekeliling. So masa tu duk fikir dengan cabaran orang sekeliling ni, cabaran dia nak kita atasi dia tak. Kita tidak perlu dengar untuk apa orang kata dekat kita. Kita teruskan je. So Coach Nina. Okey, so dekat sini kita nampak di sebalik journey nak turunkan berat badan tu of course akan ada cabaran, tapi
yes, memang kita tak boleh nak lari daripada cabaran kan. Memang ujian, ada ujian ni kan. Nak siap pun ada ujian dan cabaran juga kan. Tapi pada masa yang sama, kita kena ingat why. So that's why tadi Coach Nat ada share mengenai why. So anda ada strong reason tak kenapa anda nak sihat? Dan waktu OBC yang lepas, waktu tu saya teringat lagi bila mana Coach Yana sharing mengenai ada 3 poin yang membantu orang untuk kita nak betul-betul nak berubah, which is bila kita jadikan desire kita tu sebagai why kita, itulah yang membantu kita untuk kita ada maksudnya untuk kita ada untuk kita berubah dalam jangka masa yang lama. So ada orang why dia nak kurus, tapi lepas dah kurus dia get back to the old habit. Ada orang dia nak kurus sebab nak kahwin, lepas dah kahwin get back to the old habit. Ada orang dia nak kurus sebab orang. So anda kena tanya dekat diri anda sendiri, kenapa anda bangun pagi ada group coaching, join group coaching, follow me plan, pagi-pagi minum shake sebab apa? Ada tak satu reason yang anda rasa nak sangat benda tu? Dan anda tahu yang kesihatan tu adalah benda yang paling bernilai. So macam saya sendiri pun, saya suka baking, saya suka dessert dan background saya memang family yang suka makan. Mak saya bisnes catering, abang catering, ada kedai makan. Mak saya ni memang suka mencuba pelbagai resipi. Itu belum pergi rumah tok lagi. Makan je kita orang ni kan. Makan, tak tahulah habis masa tak makan. Selang satu hari ada gathering. Memang background kami makanan. Saya boleh pilih untuk nak pilih makanan dan biarkan takdir gemuk tu, ataupun saya boleh pilih untuk decide yang okay, saya nak jaga makan dan enjoy my family time. So kita ada pilihan dekat sini. Okay, that's what saya kata tadi. Apa why anda? Anda perlu clear why. Perlu clear reason. Adakah kurus mata-mata ataupun ada benda lain yang kita nak? Kalau macam saya, kurus tu saya dah tak tengok dah. Tapi apa yang membuatkan saya excited nak follow me plan sebab saya rasa enjoy. Saya rasa happy dengan habit sihat yang saya buat tu. Dan saya rasa macam this is the best thing for myself. Kan? Sebab yelah, of course lah, kita kalau kita nak beli baju pun kita telek tengok baju yang mana ada benang tertas kan. Tapi kenapa kalau untuk kesihatan, untuk badan kita tak nak do the best? Okay, so why? Point yang pertama adalah why yang jelas. Okay, and then so apa cabaran anda? Sebelum kami sharing, so kita ada 7 poin kat sini kan, yang mana kami akan share taktik. Kita bukan nak fokus kepada cabaran, tak. Tapi hari ni kami, insyaAllah kami berdua akan berganding bahu untuk bagi anda solution. Macam mana nak handle mak mentua, macam mana nak handle anak-anak, macam mana nak handle makanan anak-anak yang tak habis tu, macam mana nak handle kalau kawan-kawan macam alah kau makan, macam tu kan. Kan. So insyaAllah kami akan sharing apa point. Okay, so, tapi sebelum kami sharing, kami nak tahu dulu apa cabaran anda. Apa cabaran yang membuatkan anda tak apalah hari ni cheat lah. Tak apalah hari ni makanlah sikit. Tak apalah hari ni kan sekala nak makan. Kan? Siapa yang macam tu? Tak share sikit. Mak bawa balik rumah roti boy. Roti boy memang sedap. Saya kalau lalu depan roti boy tu, saya jadi macam ni. Sebab sedap kot roti boy tu, saya boleh habiskan 4 biji. Dulu. Habiskan. Sekarang ni boleh juga habiskan. Tapi okey, suami ajak makan bersama. Boleh. Makanan favourite. Apa makanan favourite tu? Mak dah masak, kena makan, kalau tak kena marah. Cabaran anak-anak jadi tu sampah bergerak. Banyak ni. Banyak yang menjadi apa? Kena habiskan makanan anak-anak kan. Okey. Saya belum ada anak lagi. Tapi insyaAllah lah. Mungkin kita sama-sama belajar lah juga kan. Okey. Jiran suka bagi makanan. Suami suka makanan, tak pernah. Suami suka kena masak untuk family. Okey. Faham? Okey. So saya akan share dulu mengenai poin yang pertama. Cabaran diri sendiri. So, betul tak saya cakap? Kita naik berat badan bukan sebab mak kita. Kita naik berat badan bukan sebab suami kita. Kita naik berat badan bukan sebab anak-anak kita. Tapi sebab kita yang pilih untuk naik berat badan. Betul tak saya cakap macam tu? Kan? Saya naik dulu berat badan saya 30, hampir 1 kilo. Bukan sebab mak saya suka masak. Tapi sebab saya yang pilih untuk makan tengah malam.
Bila mak saya masak, saya pilih untuk makan bertambah-tambah. Itu pilihan yang saya buat. Okay, so dekat sini cabaran diri sendiri ni, okay, apa yang membuatkan kita rasa macam kita tak okey lah kan. So kena tengok balik. Mungkin anda okay, first kali kita boleh tengok mungkin anda sendiri tak jelas dan tak excited dengan jenis anda. So bila kali terakhir anda pakai baju-baju lama dalam almari anda, how you feel bila pakai baju tu? Pernah tak anda keluarkan satu baju, gantung baju itu dah hari-hari tengok? Saya, waktu saya mula nak turunkan berat badan tu, saya ingat lagi hari yang pertama, kedua, ketiga, saya tak keluar bilik. Sebab apa? Sebab tiba-tiba ada cousin saya datang bawa KFC. So anda bayangkan, saya nak turun berat, kau bawa KFC datang rumah aku, macam mana aku nak diet kan? Tapi time tu kan, saya tengok je baju tu, saya kata macam ni, tak apa. Betul, teknik gantung baju. Bila kali terakhir anda buka wardrobe anda tu, cuba anda tengok, ya Allah, baju cantik-cantik. Kan? Pernah tak anda rasa bila anda berat badan, idea dulu anda nak bangun pagi-pagi rasa macam ringannya badan. Pernah tak anda rasa macam, ya Allah, seronoknya kalau aku bangun pagi ringan, jalan ringan, nak bergerak pun mudah. Pernah tak anda terbayangkan balik benda tu? Sometimes saya sendiri pun bila balik kampung ada juga macam kita nak ter-off kan. Tapi cepat-cepat saya macam bagi tahu kat diri, Fadlina, kau tak boleh macam ni kan. Kau tak boleh lah naik berat badan kan. Kan dah buat betul-betul. Kita dah buat betul-betul. Tapi kenapa ramai orang dia cepat untuk macam dia rasa macam dia demotivated sebab dia tak renew dia punya why. So bila dia tak renew dia punya why, dia akan rasa lah macam dia ni nak turun berat badan susah dan sebagainya. Okay, right? Kenapa saya bagi teknik gantung baju ni? Sebab teknik ni, kenapa saya bagi teknik gantung baju ni? Sebab teknik gantung baju ni akan buat anda rasa excited. Aku buat anda rasa excited. So waktu saya nak turunkan berat badan tu kan, sebab tak boleh zip kan, waktu saya nak turunkan berat badan tu, bayangkan berat badan saya nak dekat 100 kilo, tapi saya beli baju saya saiz M. Dan hari-hari saya tengok baju tu, saya kata, tak apa, Fadlina kena konsisten. Fadlina mesti boleh pakai baju ni di pagi raya. Saya selalu cakap macam tu. Kita kan tak ada orang nak mempositifkan kita balik. Kadang-kadang ada juga dalam kalangan orang sekeliling kita, dia selalu downgradekan kita. So kita janganlah fokus kat orang yang downgrade tu, tapi kita fokus kat diri kita. Apa yang kita nak bila kita jelas dengan kita nak dapat apa. So and then cabaran diri sendiri ni sometimes dia itu je, dia tak rasa excited lah dengan apa yang dia nak buat. Kan, waktu nak turunkan berat badan bulan pertama excited, bulan kedua coach minta timbangan dah tak hantar, bulan ketiga diam silent reader, bulan kelima hilang, bulan keenam coach saya nak join balik. Lepas tu bulan keenam kan dia nak join balik tapi dia diam juga. So sometimes you have to find a solution. Macam mana anda nak kena excited balik dengan journey anda. Seriously, cabaran, macam mana kita nak handle cabaran ni sendiri ni, actually kita sendiri yang kena ada inner self motivation tu. Tak mudah tapi tak susah. Okay, tak mudah dan tak susah. Okay, so okay, and then untuk cabaran diri sendiri ni juga nanti kami berdua akan jelaskan lagi lah, sebab cabaran diri sendiri ni dia lebih ada banyak point juga kan. Okay, so dan tak diakui sometimes kita nak turunkan berat badan, kita nak sihat, kita nak follow plan, tapi kita ada cabaran dari segi masa, orang sekeliling, ada terdouble pula point. Kekangan masa orang sekeliling, anak-anak, mak mentua kan, mak dan sebagainya, tak ada sokongan dari awal. Tapi tak apa, no problem, kita akan share detail step by step. Okay, so untuk point kedua, kekangan masa. Okay, so untuk coach-coach yang memang ada kekangan masa, mungkin anda akan cakap, Coach Ina tak apalah, saya dekat rumah je kan. Tapi seriously ada juga suri-suri rumah dan surah-surah rumah yang walaupun dia duduk dekat rumah tapi dia still busy.
Dia ada kerja dia nak kena buat dan sebagainya kan. Dan kerja-kerja suri rumah tak pernah habis. Betul tak? Betul tak aku Syed? Kerja nak kerja memang tak pernah habis. Kan? Tapi macam mana kita nak handle dari segi kekangan masa. Okay, so boleh tulis. Okay, so untuk ibu-ibu yang bekerja, okay, this is the point. Okay, kan waktu weekend kita ada hari Minggu, betul tak? Jadi anda boleh discuss dengan suami anda. Okay, bang ataupun yang boleh tak kita restock groceries bersama hari Sabtu? So dekat sini anda akan ada husband and wife moment. Kan? Husband and wife moment cari groceries. So mungkin anda boleh setkan satu time sama ada hari Sabtu ataupun hari Ahad untuk ada masa bersama-sama nak restock groceries. Dan kita bagi tahulah dekat partner ataupun anak-anak kita, kan, okay, mama nak restock groceries, and then hari ni mama nak prep meal ataupun nak prepare. Okay, so preparation is the key. So untuk yang bekerja, anda boleh pilih hari apa yang anda nak restock groceries. Okay, hari tu settlekan semua. Contoh pagi tu kan pergi beli ayam, pergi beli ikan dan sebagainya kan. Kalau macam saya, walaupun saya belum berkahwin, kalau boleh saya nak ayam dan ikan tu dah tersimpan dalam peti ais macam tu kan. Tapi tak adalah macam tu sebab kat rumah tak ada bibik kan. Jadi apa yang saya buat adalah saya akan bagi tahu ke orang tu, bang nak minta tolong boleh tak? Ikan tu gambar tak abang siang siap-siap, abang buang sisir, abang cuci siap-siap. Nanti balik saya simpan terus dalam peti ais. Saya akan buat macam tu. Walaupun saya bekerja daripada rumah kan, tapi saya still ada sampai kita buat rushing juga. So kita prepare siap-siap. Dan selalunya kalau ayam, ikan, bahan-bahan mentah ni saya akan pack siap-siap dalam zipper bag. So boleh tengok dekat IG saya macam mana saya buat benda tu. Pack siap-siap dalam zipper bag. And then simpan. So bila kita nak guna, kita keluarkan sahaja. Jadi kita tak adalah ambil masa yang lama tu nak defrost dan sebagainya. Dan daripada segi kekangan masa juga, mungkin you all boleh contohlah balik rumah petang, rest kejap. Mungkin lepas isyak tu boleh masak siap-siap, sejukkan, letak dalam fridge. Esok kita boleh panaskan balik. Itu untuk yang bekerja. Tapi coach, macam mana kalau saya memang tak sempat? Kan? Tak apa, no problem. Kan? That's why saya suka dengan Herbalife Nutrition 1, 2, 3, 4, 5. So it's okay. Jangan rasa feel bad sebab tak boleh nak follow me plan. So apa yang saya boleh share untuk orang yang memang ada kekangan masa, tak sempat nak masak, you all makan je lah kat kedai. Tetapi ada cara dia. Siapa nak tahu? Kan? Ada cara dia. Okay, so apa yang saya boleh share lah, okay, bila pagi-pagi, okay, makan kat kedai tak apa, no problem. Okay, so pagi-pagi anda boleh ambil sarapan pagi 1, 2, 3, 4, 5 Elo, T-Mix, F1 di blend bersama F3 dan juga shake. And then dalam handbag anda tu sentiasa bawa TC Formula, Omega 3 dan juga T-Mix. Okay, so kalau dekat office tu dah rushing tu, okay, sentiasa ada Herbalife Pantry. Pantry Herbalife. So kalau anda tak sempat nak pergi keluar lunch ke apa, tak apa, no problem. Just ambil je nutrition. Okay, kalau tak sempat nak makan lunch, anda rasa nak makan kat kedai, tak apa, boleh makan. Okay, ambil nasi segenggam, ikan atau ayam bakar. Kalau tak ada bakar, ambil lah kurma ayam tapi tak ada kuah. Maksud kita simplifykan benda tu. Jangan jadikan rasa macam, aku tak boleh nak follow me plan, nanti tak boleh. Jangan rasa macam tu. Don't feel bad. Dengan Herbal Nutrition akan memudahkan kerja anda, terutama untuk orang yang ada kekangan masa. So boleh prepare kat rumah, prepare meal prep, ataupun senang saja ambil 1, 2, 3, 4, 5 as a nutrition, and then tengah hari makan di kedai. Okay, simple. And then okay, untuk yang kekangan masa, okay ke? Kan? So itu poin yang saya share. So jangan jadikan kekangan masa anda tu sebagai benda yang menghalang anda untuk anda jaga pemakanan harian. Okay, alright. So poin yang ketiga, orang yang sekeliling. Okay, tak dinafikan sometimes orang sekeliling ni memang yelah, dia akan downgrade kan. Actually dia bukan berniat untuk nak buat kita down, tak. Tapi dia rasa macam dia kehilangan geng, kehilangan teman untuk gemuk bersama-sama kan. So okay, so betul lah kan, kehilangan teman untuk gemuk bersama-sama kan. So bila kita nak berubah,
kita kena masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Macam tu. Jangan kita touching lah dengan diorang. Sebab diorang sebenarnya, diorang bukan tak nak support kita. Diorang cuma tak faham our situation. Jadi, waktu saya nak turunkan berat badan dulu, memang pergi rumah tok dia suruh saya makan. Sebab cucu dia ni memang suka makan. So tiba-tiba pergi rumah tok, saya duduk geleng je kepala kan, tak nak makan. So dia pelik lah kenapa tak makan. Jadi saya bagi tahu dekat dia. Saya kata, Tok, okey, Tok, Cik Nah bukan tak mau makan. Macam ni Tok, tadi Cik Nah timbang berat badan Cik Nah 1 kilo. Umur baru 19 Tok. Nanti kalau Cik Nah umur 30, takkanlah berat badan Cik Nah 150 kilo. Cik Nah penat ni nak bawa badan. So kita terangkan dekat, adalah suara? Tak ada Dengar ke? Dengar. Dengar jelas. Okey, so kita terangkan dengan elok dan words yang digunakan tu. So sama juga dengan suami anda, dengan mak anda. Maksudnya jangan takut untuk nak explain. Sebab orang sekeliling kita ni, diorang ni macam duk suruh kita makan sebab diorang rasa diorang tak tahu kita ni sebenarnya nak apa. Tapi kalau kita cakap, insya-Allah membantu. So waktu tu lepas saya cakap macam tu kat tok saya, bila saya pergi rumah tok, dia pula yang prepare menu sihat. At the first tu memang dia rasa macam dia akan cakap lah, alah makan sikit je tak gemuk kan. So saya akan cakap, Tok, betul Tok masak ni memang sedap. Maksud dengan orang yang macam ni, kita tak boleh pangkah dia, tak boleh. Tapi kita kena puji dia. Cakap, Tok masak ni memang sedap. Favorite Cik Nah ni, Cik Nah memang suka. Tapi Cik Nah ada meal plan, kena ikut coach suruh. Kan. Lepas tu saya akan cakap, tapi kan Tok, tak apa, no problem. Esok ni Tok masak tengah hari, Cik Nah mai makan. So kita tunjukkan dekat dia yang kita ni kita ni bukan tak nak makan, dia makan kita nak. Tapi kita cakap dekat dia, Tok, kalau esok Tok nak masak, apa kata Tok buat tu singgang ikan tu sedap lah makan dengan sambal belacan. Saya akan macam tu. Saya akan psycho balik orang tu. Kan. Kita jangan cakap tak nak. Kalau kita cakap tak nak, dia lagi nak suruh kita makan. So kita kata, okey Tok. Tok, rumah Tok ni tak ada apple tak apalah, lagi nak keluar pergi pasar malam lah beli buah apple. Padahal apple tu kita nak makan untuk snacking, nampak tak? So orang sekeliling kita ni, dia orang macam risau kalau kita tak makan depan dia. So korang kena tunjukkan yang korang makan depan dia orang, korang enjoy dan jangan nampak takut sangat yang korang ni diet. Macam tu. So this is the way to tackle orang-orang sekeliling ni, so that dia orang takkan tanya dah. So sama juga dengan suami, bagi tahu yang I ni nak kurus yang bukan apa, dah rasa tak selesa sangat badan ni kan yang, boleh tak you support lah I. Kalau you nak makan kat kedai makan tu boleh, you nak makan malam tapi you bagi tahu I awal. So pagi sampai ke maghrib tu I boleh IBC, malam I makan dengan you. Gitu. Faham tak? So kita ada good communication dengan partner kita, ada good communication dengan lembut je pujuk kan, padahal tak ada pun experience nak memujuk suami ni. Tak ada gurau je. Okay, so saya bagi contoh, ikut suka lah you all nak young ke nak baby ke apa, ikut suka lah kan. Okay, IBC. Okay. So itu untuk orang sekeliling. So sama juga dengan kawan-kawan office kita. So dengan kawan-kawan office, bagi tahu dekat mereka. Bagi tahu kat mereka yang okey, saya tengah join program. Mungkin ada daripada kita rasa macam kita malu nak bagi tahu kat orang yang kita diet. Jangan macam tu. Okey, kita bagi tahu kat dia, okey, saya kena turunkan berat sebab saya dah rasa tak selesa sangat-sangat. Saya dah rasa tak selesa sangat. So kalau you all nak ajak akak pergi keluar makan, akak okey je, tapi you all carilah kedai yang okey, akak join. So macam tu, kita jangan say no, but kita say yes dalam masa yang sama, kita psycho mereka. Psycho mereka untuk mereka follow apa yang kita nak lah. Dan kalau untuk orang sekeliling, contoh macam orang sekeliling macam tak kisahlah kan, kalau kita ada family gathering ke apa yang saya buat adalah saya akan masak menu meal plan. Saya akan masak menu meal plan. Contohnya macam saya akan buat apa-apa menu dalam meal plan, tapi saya akan buat dalam kuantiti yang banyak. So bila saya nak cuit tu, saya tak ada rasa bersalah sangat.
Sebab orang tak tahu pun menu yang you all buat tu menu sihat. So you all boleh buat banyak. You all buat banyak, you all bawa lah office. Daripada kita duk bawa kek lah, dessert dan sebagainya, why not kita bawa buah apple tolong potong. Kawan-kawan kita ni bukan tak nak makan apple, cuma diorang malas nak potong je. So kita tolong potong untuk diorang. Okay? So itu saja daripada saya. So saya pass over kepada Coach Nat. Okay, Alhamdulillah. Betul. Bila dengar tu memang rasa best. Coach Ina pun dah praktis dah yang tu kan. Kan? So, so yang kelima, saya ambil poin yang kelima hingga 7. So cabaran yang kelima ni anak-anak dan keluarga. Yes, betul lah. Kadang-kadang ibu-ibu ni yang ada anak-anak ni kan pagi-pagi dah busy uruskan anak. Lagi-lagi sekarang dah start sekolah kan. Busy lah coach, tak sempat nak makan ni coach. Saya tahu ramai yang macam tu kan. Tak sempat nak makan. Coach, saya tengah uruskan anak-anak ni, tak sempat nak masak ni. Kan saya tahu. So bila kita dengan anak-anak ni, okay, it's okay. Kita actually memang betul anak-anak tu the best one. Anak-anak tu paling utama untuk kita. Tapi actually diri kita ni lagi-lagi penting. Kalau kita ni tak duk jaga makan, kalau kita ni tak ambil sarapan, macam mana kita nak uruskan anak-anak dengan baik? Macam mana kita nak uruskan anak-anak dengan happy? So kita pagi-pagi tu kita kena sebenarnya ibu-ibu ni dia kena more ke manage time lah. Pagi-pagi kita bangun and then kita terus sarapan dulu. Kita dulu sarapan. Anak-anak tunggu anak-anak memang kita rasa lambat kan. Kita dulu buat. Kita dulu sarapan. Okay, kalau dalam online coaching ni dah mudah kan. So kita ambil shake dulu pagi-pagi and then kita terus uruskan anak-anak. Mandikan anak ke apa sekarang. Saya ada anak umur 1 tahun 10 bulan dengan anak 3 bulan. So memang pagi-pagi tu memang dah bergaduh-gaduh dah dulu pagi-pagi tu kan. So memang saya akan bangun awal-awal, saya akan bangun dulu, saya akan ambil shake dulu. Saya akan ambil shake dulu. Kalau saya tak breakfast dulu, rasa orang kata rasa tak best. Rasa nak mengamuk je kan bila dengar anak-anak dah kelang kabut, anak-anak nangis kan. So kita dulu kena bagi yang terbaik untuk diri kita dulu. Okay, kita bangun, kita ambil sarapan dulu, and then kita terus uruskan anak-anak. So memang kita busy, tapi kita fikir dulu kita dulu. Sebab kita ni orang kata ibu-ibu ni orang utama kan dalam keluarga. So kita dulu kena jaga dulu apa pun kita kena jaga dulu makan. And then keluarga, cabaran keluarga ni banyak kan. Kan suami bawa balik makanan. Okay, suami ajak makan luar. Okay, tiba-tiba mak ayah pun ibu mertua bawa makanan. Kita tak ada daya. Coach dia tak ada daya lah nak tolak. Kan siapa macam tu? Saya tak ada daya lah coach nak tolak pelawaan mereka, suruh makan. Siapa macam tu? Saya juga salah seorangnya dulu. Kan ramai yang bagi makan pun makan, bawa balik goreng pisang makan, bawa balik apa pun makan. Saya ni suka makan, memang pantang nampak makanan. So memang itulah menyebabkan saya naik berat badan. Sebab saya ni suka makan, pantang je nampak makanan. Walaupun dah kenyang masa tu, nampak makanan tetap nak makan. Siapa macam tu? So bila dengan keluarga ni kan, bila suami ajak makan, suami bawa balik makanan, kita kena converse kat diorang. Kita kena bagi tahu dekat suami kita yang kita ni nak turun berat badan. Nak cakap dengan dia, saya dah tak sanggup dah. Saya tak sanggup dah berat badan naik ni. Awak tak kesian ke dekat saya? Kan? Cakap macam tu. Tak kesian ke? Saya hari-hari sakit kaki, tumit, saya nak turunkan berat, saya nak kurus. Cakap macam tu, kita kena converse. Kita kena bagi tahu yang kita ni dalam proses nak turun berat. Kalau kita tak bagi tahu dekat mereka yang kita ni nak turun berat badan, okay,
memang itulah mereka bawa balik makanan, mereka duk ajak makan. Kan, so you fikir 2-3 kali nak join makan, betul tak? So betul lah, bila kita bagi tahu dekat suami, dekat mak ayah, kat keluarga kita yang kita ni dalam proses nak turun berat badan, mereka pun duk takut nak ajak kita makan, betul. Kan? Mereka Nat, lagi pun satu taktik Nat. Ada lagi satu taktik. Kalau suami bawa apa balik tu? makanan. Kalau suami bawa balik makanan, you jangan cakap, tak nak lah, tak nak, jangan cakap macam tu. Nanti dia kecil hati. So, kita cakap macam ni. Wow, sedapnya abang bawa balik kek. Okey, tak apa. Saya akan makan. Apa sekejap lagi, saya makan sekejap lagi. Macam tu. Dia taktik dia kan. So, tak adalah si suami tu. Dia tajuk nanti kan? Kan. Dia ada cara dia. Cara dia. Gunakan cara positif dalam memujuk. Jangan gunakan perkataan saya tak nak. Nanti dia perkataan menolak lah. So kita kata, oh sedapnya awak bawa balik. Tak apa, saya baru je lepas makan. Sekejap lagi lah saya makan, kenyang lagi. So dia dengar pun macam, bagusnya isteri aku ni. Macam tu kan. Okay. Betul-betul lah. So kita jangan menolak lah. Walaupun dia dah bawa balik makanan tu kan, tak apa. So kita kata dengan dia terima kasih. Apa-apa cakap terima kasih dulu. Janganlah tiba-tiba dia bawa balik makanan. Terus terus nak cakap saya ni nak turun berat lah. Tapi bila dia bawa balik makanan tu, cakap dulu terima kasih. Terima kasih bawa balik makanan. Terima kasih bagi makanan. Terima kasih tu the best one. So and then lepas tu bila kita dah lepas tu saya merajuk, lepas tu saya yang makan kan. So bila macam tu kita lepas tu kita bagi tahu dia. So lepas ni insya-Allah suami keluarga pun dia akan faham. So yang keenam, tak ada sokongan. Betul, bila kita nak turun berat badan ni, kita tak ada sokongan. Okay? Sokongan ni more macam tak ada orang yang menyuruh kita nak turun berat badan. Masa saya nak turun berat badan pun tak ada yang suruh saya turun berat badan, tak ada. Tapi kitalah sebagai diri kita sendiri, sayangkan diri kita sendiri. Kitalah kena buat satu keputusan, kitalah yang kena beri sokongan pada diri kita sendiri. Actually kita ni nak sibuk nak ambil sokongan daripada orang je. Bila kita kata nak turun berat, tak ada sokongan lah, ramai orang tak bagi sokongan. Kita sibuk nak ambil sokongan daripada orang, tapi kita terlupa yang kita nak beri sokongan sendiri pada diri kita sendiri. First sekali kita lah yang kena bagi sokongan kat diri kita sendiri untuk kita teruskan, untuk kita ubah habit sehat, untuk kita turunkan berat badan. Kita lah yang kena bagi diri kita sokongan. So bila orang yang kurang self motivated ni, so inilah wujudnya kita buat online coaching ni. Kita ada coach yang membimbing kita. So bila kita tak ada sokongan, kita carilah orang yang boleh membimbing kita. Okay? Bila kita tiba-tiba rasa down, kita rasa nak give up kan, kita cari balik coach kita, bagi tahu cabaran-cabaran kita, kenapa membuatkan kita tak ada sokongan ni. Kan, tak ada sokongan daripada family, suami. Saya dulu pun macam tu juga. Saya pun dulu macam tu, rasa macam tak ada orang nak bagi saya sokongan. Kan, lagi-lagi orang sekeliling kata buat apa nak diet ni, saya macam saya senyum. Bila orang kata macam tu kan, saya senyum je. Saya just cakap dengan diri saya, kan, kita buat ni untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita nak turun berat pun sebab kesihatan kita. So and then yang ketujuh, give up awal. Okay, give up awal ni tak ada benda yang saya nak pointkan, tapi saya ada 6 point. Saya ada 6 point yang nak bagi tahu tentang give up awal ni. Okay, yang pertama, okay, ingat balik kita punya why. Kenapa kita nak turun berat badan? Bila kita nak give up tu, okay,
kita nak give up tu kita ingat balik kenapa kita nak turun berat badan. Sebab apa kita start untuk turunkan berat badan. Kena selalu fikir. Kenapa saya bermula? Kenapa kita ni bermula? Kenapa kita bermula? Okay? Ramai orang, of course setiap orang ada why masing-masing kenapa kita bermula, betul? And then yang ketiga, kalau tak buat sekarang, kita tanya diri kita sendiri. Kalau saya tak buat sekarang, bila lagi nak buat? Okay. Dengan dah ada online coaching, dah ada jadual pemakanan, dah ada coach, kan? Dah ada coach tapi kita tak nak buat. Lepas tu kita tanyalah diri kita, bila lah nak buat lagi, kan? Inilah yang paling terbaik sebab dah ada coach yang membimbing, dah ada online coaching, dah ada jadual pemakanan. Inilah yang terbaik. Inilah solution yang terbaik untuk kita bermula. Kan? Bila lagi kita nak mula? Sekarang ni. Dengan adanya online coaching, coach, ada jadual pemakanan, and then tanya juga diri kita, sampai bila kita nak gemuk? Sampai bila kita nak gemuk? And then kita pedulikan kata-kata orang. Teruskan je. Apa orang kata tu kita teruskan je. Kadang-kadang kita ni duk dengar cakap orang, sebab tu kita give up awal, betul? Saya dulu pun macam tu juga. Bila kita duk dengar kata-kata orang ni, kita lah yang duk give up. Orang kata macam-macam dekat kita pula yang nak give up, kan? Betul Coach Yat. Tanya diri kita sampai bila nak gemuk. So, and then yang paling terakhir, okay, kita kena betul-betul obses. Bila kita nak turun berat badan ni, okay, kita kena betul-betul obses dan kita nak turun berat badan. Macam saya dulu, saya betul-betul obses. Hari-hari, masa tu saya baru je jadi coach, belum jadi junior coach lagi. Saya hari-hari upload saya punya meal plan. Pagi-pagi saya up shake saya dekat WhatsApp status. So kita lah kena obses. So biarkan orang kata apa pun kita kena obses. Dalam kita nak berjaya turun berat badan, okay, kita kena betul-betul obses. Dalam grup coaching tu, okay, coaching yang ada dekat sini, dalam grup coaching tu gunalah sehabis baik. Saya memang suka duk aktif dalam grup coaching tu. Sebab kita nak obses, kan? Kita nak obses dalam nak turun berat badan. So saya memang betul-betul gunakan grup coaching tu. Saya memang suka aktif dalam grup coaching tu. So itulah yang membuatkan kita lebih semangat lagi dalam kita nak turun berat badan. Sampai kita lupa nak give up, nak putus asa tu semua. So Alhamdulillah, itu je sharing daripada saya, daripada Coach Nina, cara kita nak atasi. So insyaAllah, bila kita ingat kita punya why, kenapa kita nak turun, apa pun cabaran, apa pun orang kata, kita tetap nak teruskan sampai kita berjaya, insyaAllah. Yes, betul. So, apa-apa cabaran yang datang ke dalam hidup anda ataupun situasi anda yang mungkin akan membuatkan anda macam anda dah nak sampai dah ke garisan penamat tu, dapatkan kesihatan yang optimum, nak ubah habit. So, mungkin ada beberapa batu-batu kecil yang membuatkan anda terjatuh. Don't give up. Bangun dan teruskan berlari. Kalau anda ingat cerita Arnab dan kura-kura tu dia tak pernah give up untuk berjalan sampai ke garisan penamat walaupun dia slow. Yang penting dia keep doing dan keep doing. Dan dia tak ada orang yang duk sorak kat dia. Kura-kura kau boleh tak ada. Dia ada inner self dia. Inner self motivation. So sama juga dengan kita. Bila kita nak sihat ni memang ada cabaran yang banyak. Tapi always remember your why. Dan bila ada cabaran-cabaran yang datang, first kali kena bertenang. Okay, so boleh tak sama-sama buat dengan saya? Macam mana? Bertenang. Jom, bertenang kan? Kawan-kawan nak bagi makan, jangan tarik muka. Suami ajak makan, jangan tarik muka. So, tapi kita boleh handle dengan cara kita bagi positive word. Suami ajak keluar makan, okay, kita adjust dengan dia. Nak makan waktu bila, nak makan dekat kedai mana. Okay, saya nak makan macam ni. So, kita boleh adjust. So, kalau anak-anak makan tak habis tu, so kita boleh adjust. Hidup ni kita boleh adjust. So, kalau dah tahu dah anak-anak tu makan tak habis, janganlah buh banyak dia. Buh sikit dulu. Kalau dia nak tambah, kita add on lah. Okay?
So kami berdua berharap, saya dan Coach nak doakan semoga dipermudahkan journey, dipermudahkan untuk anda lock either weight, dan yang paling penting it's not about weight but it's about habit apa yang anda nak ubah. Okay, so always be consistent, excited to do the best. Okay, turun berat ni berat ni dia macam R&R je, tapi kita nak sampai ke destinasi kita, iaitu kita nak ada satu kesihatan yang optimum bersama-sama dengan keluarga kita. Okay, emosi yang lebih stabil dan kita lebih rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay, so jangan fokus dengan cabaran but always fokus dengan solution. Jangan tarik muka tapi always senyum. Jangan cakap no tapi always yes. Okay, so itu saja daripada kami. Assalamualaikum. So hand over back to MC for today. Terima kasih Coach Ina dan Coach Nat, sharing yang sangat best sekali. Alright. Cabaran turun berat, semua orang ada cabaran turun berat. Jadi OBC kita pada OBC kita akan berlangsung setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Temu janji anda dan ajak kawan-kawan dan family anda pada jam 9.30 pagi sehingga 10 suku setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Okey, terima kasih kepada 200 almost 300 orang partisipan tadi. Okey, jumpa anda nanti. Bye.